Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Baik, pada petang ini untuk siri yang ke-6 bagi bacaan kitab Al-Qistas Al-Mustaqim karangan Imam Al-Ghazali. Kita akan sambung pada buku surat 97 cetakan Darul Minhaj dan masih berada dalam bab Mizan Ta'anud. Tetapi secara teorinya perbahasan tentang Mizan Ta'anud sudah selesai. Namun Imam Ghazali kini dan yang terakhir sebelum ini Imam Ghazali menjawab soalan daripada sahabat batini beliau berkenaan sebab penamaan mizan yang tiga kepada sebagai mizan ta'adul, mizan talazum dan mizan ta'anud. Okey, itu berkenaan sebab penamaan. Jadi pada hari ini, selepas Imam Ghazali menyatakan sebab penamaan, Imam Ghazali akan menyatakan atau akan membuat perbandingan antara mizan Quran tersebut dengan mizan yang fizikal, antara pertimbangan ataupun antara neraca Quran dengan neraca fizikal. Jadi dari segi mana neraca Al-Quran tu dianggap sebagai neraca. Maksudnya macam mana kita kenal neraca fizikal, maka sedemikianlah kita boleh mengenali neraca Al-Quran. Jadi ada beberapa persamaan antara dua neraca tersebut dan Imam Ghazali akan nyatakan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala laqad fahimtu hadha kullahu walakin aynama kunta wa'adtahu min anna hadha al-mizana lahu kiffatani wa 'amudun wahidun tata'allaku bihil kiffatani jami'a walastu ara fi hadhihi al-mawazin al-kiffata wal 'amud wa aynama dzakartahu min al-mawazin allati hiya ashbahu bil qabban. Soalan daripada sahabat batini ini ialah, sebelum ini dia mempersoalkan bahawa sebelum ini Imam Ghazali ada nyatakan bahawa mizan Quran yang Imam Ghazali nyatakan ada kifatan dan amud. Kifatan maksudnya dua sisi dan amud tu penengah dia. Penengah bagi neraca. Bayangkan ada dacing, satu dacing, dia ada dua sisi dia kan. So ada penengah dia. Maka penengah tu lah yang membuatkan kedua-dua sisi dacing saling berlaku pertimbangan. Maksudnya kalau sama berat, maka setaralah dacing tersebut. Setaralah dua-dua sisi dacing tersebut. Okey. Qultu hadhihi al-ma'arifu sittu qad istafattuha min aslain. Fa kullu aslin kifatun wal juz'ul mushtaraku bainal aslaini ad-dakhilu fihima 'amud. Jap. Sekejap Wallahu alam. Yang saya dapat faham daripada ma'arif as-sit yang dinyatakan di situ ialah merujuk kepada tiga mizan, kemudian merujuk kepada dua kifah itu, kifatan dan juga amud. Allah alam, itu yang jelas bagi saya lah. Yang membuatkan hasilnya ada 6. Okey. Ataupun mungkin ada, Allah alam, yang saya fikir itu saja. Maksudnya 6 tu berasal dari 3 3 tambah 2 tambah 1 tu lah. Maksudnya
3 mizan, 2 kifah dan 1 amud. Itu yang jelas, itu yang zahir pada saya. Tapi saya tak pasti, mungkin ada yang lain kot. Allah alam. Okey. Qultu hadhihi al-ma'arif sittu qad istafadtuha min aslain. Fa kullu aslin kifah. 6 perkara ini diperoleh daripada 2 premis ataupun 2 asal ataupun 2 asas, iaitu setiap satu premis dikenali sebagai satu kifah, satu sisi dacing. Wal juz'ul mushtarak bainal aslaini ad-dakhilu fihima amud. Satu perkara yang dikongsi oleh dua premis tersebut ialah amud, atau dalam erti kata lain, dalam ilmu mantik ini dirujuk sebagai al-haddul awsat. Sebab ada 2 pengulangan, maka satu diulang dalam kedua-dua premis, maka dia dikira sebagai juz'ul mushtarak. Sebab kedua-dua premis mempunyai perkara tersebut. Wa adribu laka mithalahu minal fiqhiyat fala'allahu aqrabu ila fahmika fa aqulu qawluna kullu muskirin haramun kifah wa qawluna wa kullu nabidhin muskirun kifatun ukhra wan natijatu anna kulla nabidhin haram. Contoh yang melibatkan ilmu fiqh, iaitu yang pertama, premis pertama ialah setiap yang memabukkan haram. Yang kedua, setiap arak memabukkan ataupun setiap nabiz memabukkan. Maka natijah ni ialah setiap nabiz haram, setiap arak itu haram. Sebab pengulangannya ataupun amud di sini ialah muskir, sifat memabukkan. Faha huna fil aslaini thalathatu umurin faqat, an-nabidhu wal muskiru wal haram. Dalam 2 premis ini ada 3 perkara. Pertama, arak. Kedua, memabukkan. Dan ketiga, haram. Amma an-nabidhu fa innahu yujadu fi ahadil aslaini faqat, fahuwa kifah. Wa amma al-haramu fa yujadu fil asli thani faqat, fahuwa al-kifah. الثانية وأما المسكر فمذكور في الأصلين جميعا وهو مكرر فيهما مشترك بينهما فهو العمود والكفتان متعلقان به إذ إحداهما تتعلق به تعلق الموصوف بالصفة وهو قولك كل نبيذ مسكر فإن النبيذ موصوف المسكر والأخرى متعلقة به تعلق الصفة بالموصوف وهو قولك كل مسكر حرام. Kifah, okey. So dalam kias ini ada disebutkan 3 perkara. Perkara pertama ialah nabiz, iaitu arak. Kedua, haram. Dan ketiga, memabukkan. Memabukkan ialah bahagian yang berlaku pengulangan ataupun ada pada dua-dua premis. Manakala premis pertama adanya arak dan premis ketiga adanya, premis kedua adanya haram. Maka jika dilihat pada premis pertama, ia melibatkan hubungan antara mausuf dengan sifat. Antara perkara yang diberikan dengan sifat, dengan sesuatu sifat, dan sifat tersebut ialah memabukkan, manakala perkara tersebut ialah arak. Manakala lagi satu premis ialah hubungan sifat dengan mausuf, iaitu sifat memabukkan tadi dengan mausufnya, iaitu haram. Maka terhasillah bahawa maka terhasillah bahawa setiap arak haram. Maksudnya arak tu dia ada, poin dia ialah arak ada 2 sifat, iaitu sifat memabukkan dan sifat haram. Fata'ammal dhalika hatta ta'arifa fa inna fasada hadzal mizani taratan yakunu minal kifah
wataratan yakunu minal amud, wataratan yakunu min ta'alluqil kifati bil amud ala ma unabbihuka ala ramzin yasirin minhu fi mizan syaitan. Okey, macam mana neraca ni boleh rosak ataupun dikira sebagai mizan syaitan adalah kerana antaranya disebabkan masalah pada premis satu, kemudian ataupun bukan masalah pada premis, masalah pada haddul akbar dengan haddul asghar satu, kemudian masalah pada haddul awsat iaitu amud, dan pada masalah yang ada yang berhubung kait iaitu pada hukum yang berhubung kait antara haddul awsat dengan sama ada haddul asghar dengan haddul akbar. Itu satu hal. Dan dari satu segi lain, dari beberapa ada lagi faktor lain yang boleh merosakkan kias, dan faktor ini dinyatakan dalam Isaruji. Seingat saya ada dalam Isaruji yang ada faktor yang 8. Maksudnya bila, dan ada juga dalam Sulam ataupun Idhahul Mubham. Maksudnya kalau satu-satu kias dia tidak cukup ataupun tidak cukup dengan 8 perkara tersebut, maka dia boleh jadi tidak tepat ataupun salah teruslah maksudnya. Wa ammal mushbihu bil qabban fahuwa mizanut talazum. So sekarang ni tentang perbandingan dalam mizan talazum pula. Sebabnya mizan talazum ini kat sini dikata qabban. Qabban tu dia macam saya tak pasti nama. Rasanya nama dalam Melayu dia sama je, semua dacing. Tapi dia punya term English ni ialah steel yard balance. Steel yard balance ni ialah dia memanjang. Dia ada pemberat dia ada dia ada penengah dia, kemudian ada dia punya batang dia lah, batang dia yang memanjang tu. Cuma batang yang mengandungi pemberat lebih panjang daripada bahagian batang yang memegang perkara yang ditimbang. Dan bahagian yang lebih panjang tu ada dia punya nilai dia lah, dia ada letak nilai berapa kg ataupun ikutlah apa-apa kan pertimbangan dia, tapi ada nilai dia. Itu namanya qabban. Fahuwa mizanut talazum id ajidu tarafaihi atwala minal akhari kathira. Salah satu sisi dia lagi panjang daripada yang lain. Fa innaka taqulu law kana bay'ul ghaibi sahihan la lazima bi sarihil ilzam wa hadha aslun tawilun mustamilun ala juz'aini lazimun wa malzum. Okey, kenapa Imam Ghazali bandingkan mizan talazum dengan qabban tadi tu ataupun steel yard balance? Sebab salah satu tu lagi panjang, maka begitu juga mizan talazum, iaitu dia punya muqaddam dia panjang, bukan muqaddam. Boleh lah. Muqaddam dia panjang dan merangkumi lazim dan malzum. Tapi tak adalah muqaddam. Dia punya bahagian pertama lah. Mudah cakap bahagian pertama. Sebab muqaddam dia ialah, muqaddam kalau kita ambil yang muqaddam, dia laukana, maksudnya dia muqaddam tu dari laukana sampai sahihan ini saja. Manakala lazimah sampai sarihil ilzam itu dikira tali. Tapi sebab maksudnya bahagian pertama lah, saya tak sure nak namakan apa, tapi mafhumnya ialah yang panjang ini dikira sebagai bahagian yang panjang bagi steel yard balance tadi tu. Lazimun wa malzum. Wathani huwa qawluka wa laysa yalzamu bi sarihil ilzam. Ini dari segi penegasan ataupun pengecualian ataupun dalam istilahnya ialah istithna. Wathani huwa qawluka wa laysa yalzamu bi sarihil ilzam wa hadha aslun akharu aqsaru minhu. Sebab kalau dari segi bahagian pengecualian ini, yang dinyatakan hanyalah bahagian yang kita nak kecualikan.
kemudian barulah kita bawa natijah dia. Maksudnya boleh jadi kita kecualikan bahagian muqaddam ataupun bahagian tali. Manakala natijahnya ialah apa yang selain dari yang kita kecualikan tadi. Fakana ashbah birrummanati al-qasirati al-muqabilati lil-kiffati al-qabban. Li-kiffati al-qabban. Rummanah tu ialah pemberat yang ada pada bahagian yang panjang tadi. Wa amma mizanut ta'adul. Manakala berkenaan mizan ta'adul, fayata'adalu fihi kiffatani laisa ahaduhuma atwala minal akhar. Yang ni macam dacing. Untuk mizan ta'adul, Imam Ghazali samakan seperti dacing. Bal kullu wahidin minhuma yastami'u ala sifatin wa mawsufin faqat. Maksudnya kalau dacing, dia kena kedua-dua sisi batang itu setara sama panjang. Untuk dia berada untuk dipegang oleh penengahnya. Dia kena sama panjang. Okey, sebabnya ialah setiap satu ni merangkumi sifat dengan mausuf. Fafham hadha ma'ma 'arraftuka min anna al-mizan ar-ruhani la yakunu kal mizan al-jismani bal yunasibuhu munasabatan ma. Mizan ruhani, iaitu mizan Quran ni dirujuk sebagai mizan ruhani, dia ada persamaan dengan mizan jismani tapi tidaklah sama 100%. Tapi adalah, kita boleh katakan dia ada hubung kait. Paling kurang dia ada hubung kait. Ada kita boleh bandingkan antara kedua-duanya. Maksudnya bila kita boleh buat perbandingan adalah perkaitan. Walidzalika yumkinu tashbihuhu bitawalludin natijati min izdiwajil aslain. Idh yajibu an yadkhula syai'un min ahadil aslaini fil akhar wa huwa al-muskirul mawjudu fil aslain hatta tatawalladan natijatu. Iaitu kita boleh menggabungkan. Kita boleh menghasilkan natijah daripada gabungan dua premis. Iaitu sebagaimana contoh yang dah bawakan sebelum ni. فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ مِنْ أَحَدِ الْأَصْلَيْنِ فِي الْآخَرِ شَيْءٌ لَمْ تَتَوَلَّدْ مِنْ قَوْلِكَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مَغْصُوبٍ مَضْمُونٌ. Okey, macam mana dia boleh tak terhasil? Dia macam mana kias, macam mana mizan ta'adul ini boleh tidak terhasil adalah dengan, sebagai contoh, kita masukkan dua premis yang tidak berkaitan sama sekali. Contohnya ialah kullu muskirin haram wa kullu maghsubin madmun. Setiap yang memabukkan tu haram dan kemudian setiap perkara yang dirampas boleh di madmun, apa nak cakap, boleh diberikan jaminan. So dua premis ini tak ada kaitan langsung. Lam tatawalad min qawlika, yang tadi tu natijatun aslan fahuma aslani aidan lakin lam yajri bainahuma nikahun wazdiwajun. Memanglah kita katakan dua tu ada kan, ada dua premis tapi dia tak ada gabungan, tak ada nikah dan tak ada izdiwaj. Idh laysa yadkhulu juz'un min ahadihima fil akhar wa innama an-natijatu tatawalladu minal juz'il mushtarakid dakhil min ahadihima fil akhar wa huwa alladhi sammaynahu 'amudal mizan. Macam mana sesuatu, macam mana dua premis boleh menghasilkan natijah? Ia adalah dengan adanya juzuk mushtarak. Satu, maksudnya bahagian yang dikongsi oleh kedua-dua premis, iaitu haddul awsat ataupun di sini amudul mizan. Walau futiha laka babul muwazanati bainal mahsus wal ma'qul in fataha laka babun 'azimun fi ma'rifatil muwazanati baina 'alamil mulki wasyahadah wa baina 'alamil ghaibi wal malakut. Kalau kita tahu ada, kalau kita dibukakan pengetahuan tentang pertimbangan antara perkara yang fizikal dengan perkara yang maknawi, perkara yang hissi dengan perkara yang maknawi, iaitu mahsus dan ma'qul, maka kita akan dibukakan dengan pengetahuan yang lebih luas. Maksudnya skop
pengetahuan kita akan menjadi lebih luas, iaitu merangkumi perkara yang fizikal dan juga perkara yang maknawi. Wa baina 'alamil ghaibi wal malakut wa tahtahu asrarun 'azimatun. Man lam yattali' 'alaiha hurima al-iqtibasa min anwaril Qur'an wa at-ta'alluma minhu wa lam yahdha min 'ilmihi illa bil qushur. Wa kama anna fil Qur'ani mawazina kullil 'ulum فكذلك فيه مفاتيح كل العلوم كما أشرت إليه في كتاب جواهر القرآن فاطلبه منه. Okay. Zahirnya nak kata Imam Ghazali mengatakan bahawa orang yang tahu perbezaan ataupun pertimbangan antara mizan fizikal dengan mizan maknawi, maka dia akan dibukakan pengetahuan yang lebih luas. Okey, apa yang saya faham dari sini, yang kita boleh faham daripada kenyataan beliau ini ialah sesiapa yang menguasai ilmu akal, maka dia akan maka kefahamannya akan lebih luas. Skop kefahaman dia akan lebih luas. Itu nak kata. Sebab macam mana kalau kita punya cara berfikir kita tidak benar, macam mana kita nak faham Al-Quran? Itu maksudnya hurimal iqtibasa min anwaril Qur'ani wa ta'alluma minhu. Sebab di sini kita pun boleh berdasarkan sejarah para ulama, kita pun boleh tahu macam mana mereka mengistinbatkan hukum daripada Al-Quran dan As-Sunnah kalau bukan dengan ilmu usul fiqh. Dan macam mana datangnya ilmu usul fiqh ataupun apakah faktor yang membina ilmu usul fiqh itu? Membina cara untuk berfikir maksudnya. Jadi secara tidak langsung Imam Ghazali hendak menyatakan bahawa orang yang kuat dari segi kuat dan mantap dari segi cara berfikir dan perkara ini dapat dilatih dan dipelajari dengan mempelajari ilmu mantik, maka dia akan tahu lebih banyak. Maka secara tidak langsung agama ini bukan sekadar maksudnya kita nak faham agama perlukan akal yang kuat. Itu maksud Imam Ghazali di sini. Wallahu a'lam. Wa li sirril muwazanati baina 'alami syahadati wal malakut yatajalla. Alam syahadah tu maksudnya alam yang fizikal. Manakala alam malakut ni alam yang ghaib. Alam yang ghaib di sini boleh faham bahawa dia merujuk kepada benar-benar alam yang ghaib tu ataupun perkara yang memerlukan pemikiran rinci daripada akal. Yatajalla fil manami al-haqa'iqul ma'nawiyatu fil amsilatil khayaliyah. Lianna ar-ru'ya juz'un minan nubuwati wa fi 'alamin nubuwati yatajalla tamamul mulki wal malakut. Dengan pengetahuan dalam perbandingan antara alam syahadah dengan alam malakut, maka akan jelas, maka dia dapat membantu kita untuk kalau dalam konteks Imam Ghazali nyatakan kat sini ialah menafsirkan mimpi lah. Sebab mimpi itu adalah sebahagian li'anna ru'ya juz'un minan nubuwah. Mimpi itu adalah sebahagian daripada kenabian. Okay. Wa mithaluhu minan naum rajulun ra'a fi manamihi ka'anna fi yadihi khatiman ataupun khataman. Sekejap. Tadi tu berkenaan perkataan sir. Berkenaan perkataan sir. Sir ni merujuk kepada daqa'iq ataupun merujuk kepada perkara-perkara yang rinci. Itu maksud sir. Dan ini kan ada kalanya dijadikan istilah oleh kaum sufi ataupun oleh dalam karya-karya sufi sir, tapi dia punya muradif dia dalam kitab-kitab contoh usul ataupun fiqh, dia merujuk kepada nuktah. Maksudnya perkara-perkara yang nuktatun, perkara-perkara yang rinci.
Okey, Imam Ghazali membawakan contoh tentang mimpi tadi tu. Wa misaluhu minan naumi rajulun ra'a fi manamihi ka'anna fi yadihi khataman ataupun khatiman yakhtimu bihi afwahar rijali wa furujan nisa. Faqassa ru'yahu 'ala ibn Sirin faqala innaka mu'adhdhinun tu'adhdhinu fi ramadana qabla subhi faqala huwa kadhalik. Contoh, ada seorang lelaki yang lihat dalam mimpinya bahawa dia menggunakan cincin pada tangan dia, sama ada cincin ataupun cop mohor, dua-dua boleh membawakan makna yang sama. Maka dengan cop mohor tersebut, dia menutup mulut lelaki dan kemaluan wanita. Maka Ibn Sirin ini adalah ulama yang dikenali dengan masyhur dengan kitab dia berkenaan pentafsiran mimpi. Ibn Sirin menyatakan bahawa engkau ni adalah seorang muazzin yang melaungkan azan pada bulan Ramadan sebelum subuh. Faqala huwa kadzalik. Dan orang tu pun membenarkan kata-kata Ibn Sirin tersebut. Secara tidak langsung, apa yang kita faham kat sini ialah maksudnya azan orang itu dia menahan orang lain daripada makan dan melakukan hubungan kelamin. Sebab bila dah siang Ramadan, dua perkara tersebut menjadi haram. Maka dengan azan tersebut, maka orang pun akan mula berpuasa. Itu maksudnya. Fanzuril ana lima tajalla lahu haluhu min alamil ghaibi fi hadzal mithal. Watlubil muwazanata baina hadzal mithali wal adhani qabla subhi fi Ramadan. Imam Ghazali minta kita untuk memerhatikan perbandingan yang ataupun macam mana untuk kita fikirkan, untuk kita perhatikan macam mana Ibn Sirin mentafsirkan mimpi tersebut. Warubbama yara hadzal muadzinu. Cuma kat sini kita perlu nyatakan bahawa bukan setiap mimpi ataupun bukan semua orang boleh mentafsirkan mimpi. Itu satu. Dan bukan setiap mimpi boleh ditafsirkan dengan tafsiran yang benar. Itu pun satu. Sebab dia tak ada sesuatu yang, dia tak ada piawaian yang tetap. Jadi Allah alam, kita tengoklah kepada kesolehan ataupun tengok siapa yang tafsirkan mimpi tersebut. Kena tengok dari segi ilmu dan takwa dia juga. وَرُبَّمَا يَرَى هَذَا الْمُؤَذِّنُ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي يَدِهِ خَاتَمٌ أَوْ خَاتِمٌ مِّن نَّارٍ وَيُقَالُ لَهُ هَذَا هُوَ الْخَاتَمُ الَّذِي كُنْتَ تَخْتِمُ بِهِ أَفْوَاهَ الرِّجَالِ وَفُرُوجَ النِّسَاءِ فَيَقُولُ وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ هَذَا فَيُقَالُ نَعَمْ كُنْتَ تَفْعَلُهُ وَلَكِنْ تَجْهَلُهُ لِأَنَّ هَذَا رُوحُ فِعْلِكَ. Barangkali orang itu pada hari kiamat nanti dia akan ditunjukkan dengan mimpi tersebut ataupun ditunjukkan dengan ditunjukkan dengan mimpi tersebut dan diminta kesahihan mimpi tersebut. Maka bukan diminta kesahihan, maksudnya mimpi tersebut diiktiraf. Maka orang tu pun mungkin dia tak tahu maksud mimpi itu sendiri. Lalu dikatakan bahawa ataupun diikrarkan bahawa orang itu benar-benar mengecop mulut dan kemaluan, maka tapi dia sendiri tak tahu sebab itu adalah ruh fi'il. Maksudnya itu adalah intipati perbuatan beliau. ولا تتجلى حقائق الأشياء وأرواحها إلا في عالم الأرواح. Hakikat ataupun intipati sesuatu perkara tidak akan terbit melainkan dalam alam roh sahaja. Wa yakunu ruhu fi ghita'in min as-surati fi 'alami talbis wa huwa 'alamul hissi wal khayal. Dan roh itu pula ditutup dengan dalam alam talbis, iaitu alam fizikal ini dan juga khayalan. Wal ana qad kashafna 'anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid.
wa kadzalika yaftadhihu kullu man taraka haddan min hududis syar'i. Maka begitu juga orang yang melanggar arahan agama, suruhan agama. Wa in aradta lahu tahqiqan fatlubuhu min babi haqiqatil maut min kitabi Jawahiril Quran la tara fihi al-ajaib. Untuk kita lebih memastikan apa yang teori yang Imam Ghazali nyatakan ini, beliau suruh kita rujuk kitab Jawahirul Quran, iaitu pada bab haqiqatul maut. Wa atlil ta'ammula fihi. Wa atilit ta'ammula fihi, dan panjangkan renungan dalam bab tersebut. Fa'asaka yanfatihu laka rawzanatun ila alamil malakuti tastariqu minhal sam'a. Fa inni ma araka yuftahu laka babuha wa anta innama tantadhiru ma'rifatal haqa'iqi min muallimin ghaibin la tarahu. Walau ra'aitahu lawajadtahu ad'afa minka fi ma'rifati kathira. Fakhudha mimman safara wa bahatha wa ta'arraf fa'alal khabiri saqatta. Seterusnya Imam Ghazali menyatakan ataupun ingin menegaskan tentang kepentingan mizan Quran ini, iaitu kalau sahabat batini ini benar-benar menguasainya, maka jika dia terjumpa imam yang dia percaya itu, imam dia sebagai batini ini, sebab batini ada kepercayaan tentang kewujudan imam, maka kalau dia jumpa imam itu dalam keadaan dia sudah menguasai mawazinul Quran, sudah tentu dia akan dapati imam itu sendiri seorang yang jahil. Maksudnya, doktrin batiniah tidak akan lebih kuat daripada mawazin Quran. Itu mesej Imam Ghazali di sini, yang tadi itu. فقال هذا الآن حديث آخر يطول بيني وبينك اللجاج فيه فإن هذا المعلم الغائب وإن كنت لم أرى منظره فقد سمعت خبره كالليث وإن لم أره فقد رأيت أثره. Sahabat batini tersebut jawab, muallim ghaib ataupun imam, walaupun dia tidak pernah nampak dia ataupun hatta tak pernah nampak kediaman imam tersebut, tapi dia tahu pasal imam tersebut. Sebagaimana dia mengetahui tentang singa, dan dia tak mengetahui tentang singa, iaitu melihat kesan ataupun kesan tapak kaki singa tanpa dia melihat sendiri singa tu. Walaqad kanat walidati ila an tamut wa maulana sahibu qal'ati alamut yuthniyani alaihi thana'an baligha hatta qala li. Okay, macam mana sekarang sahabat batini menceritakan macam mana dia tahu pasal imam ghaib tadi tu. Pertama, dia tahu melalui ibu dia sendiri dan melalui dia punya mungkin pemimpin kot, sahibu qal'ati alamut. Maksudnya dia punya pemimpin setempat dia, pemimpin tempatan dia, yang kedua-duanya, ibu dan pemimpin tersebut, memuji imam yang ghaib. Hatta qala li innahu lamuttali'un ala kulli ma yajri fil alami walau ala alfi farsakh. Afa ukadzibu walidati wa hiya al-ajuzul afifatu sittiratu au maulana wa huwa al-imamul hasanus siratu was-sariratu. Okay. Bila mak dia sendiri yang baik dan yang sopan dan juga pemimpin dan juga ketua dia yang baik ataupun yang budiman, baik dari segi kehidupan dia dan juga dari segi pimpinan dia, memuji imam yang ghaib, takkan dia tak nak terima kot benda tu. Sebab dia orang sendiri cakap imam yang ghaib ini mengetahui setiap perkara yang berlaku dalam alam ini, walaupun jarak antara imam itu dengan perkara yang berlaku tersebut ialah 1000 farsakh. Sejauh 1000 farsakh. Ya. 1 farsakh sama dengan 5 km lebih kurang. Maksudnya 5000 km. Kalla bal huma syahidani sadiqan.
kaifa wa qad tabaqahuma ala dhalika jami'u rufaqa'i min ahli Damaghan wa Asfahan wa lahumul amrul muta' wa fi hukmihim sukanul qila' afatara annahum munkhadi'una wa humul adhkiya' au mutanammisuna wa humul atqiya. Okay, sekarang sahabat dia yang Batini ini dalam keadaan in denial. Maksudnya kalau mereka, kalau kawan-kawan dia dan juga pemimpin dia serta mak dia semua ni baik dan jujur, tak mungkinlah apa yang diorang katakan tu salah. Sebab poinnya ialah apa yang mereka katakan tidak bertepatan dengan mizan Quran, itu satu. Tetapi masalahnya mereka ni baik. So, nak ikut yang mana satu? Jadi, secara tidak langsung, sahabat Batini ini sedang dalam keadaan in denial. Tak tahu nak pilih yang mana satu. Tak tahu nak percaya dekat yang mana satu. Ataupun kepercayaan dia kepada dua-dua tu dilihat bercanggah. Hayhata da'ankal ghibata fa inna maulana yattali'u ala ma yajri bainana min ghairi ribah id la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fil ard wala fis sama' fa akhsha an ata'arrada limaqtihi bimujarradi as-sama'i wal isgha' fatwitu maral hadayan warji' ila hadithil mizan washrah li mizan asy-syaitani wa kaifiyata wazni ahli at-ta'lim bihi. Okey. Sahabat Batini tak nak Imam Ghazali sembang pasal benda ni sebab dia masih dalam in denial, jadi dia kalau boleh nak larikan daripada perbahasan ni dan dia lebih nak Imam Ghazali syarahkan tentang mizan syaitan pula. Sebab tadi Imam Ghazali ada nyatakan tentang mizan syaitan, jadi dia perlukan perincian tentang mizan syaitan tersebut. Okay, sekarang kita masuk bahagian mizan syaitan ataupun dikenali sebagai mughalatah ataupun falasi. Falasi dalam kias, dalam berhujah. Dalam berhujah ataupun dalam melakukan kias. Al-qawlu fi mawazin syaitan. Dan sebelum tu mizan syaitan ini juga melibatkan sama ada kesalahan dari segi membina kias, satu. Yang kedua, kesalahan dari segi berhujah. Maksudnya, kesalahan yang pertama, dia melibatkan struktur kias. Dan kesalahan kedua, melibatkan kandungan kias pertama dan juga melibatkan ilmu adab wal munazarah. Ilmu adabul bahas wal munazarah. Okey. Tapi kat sini Imam Ghazali nyatakan secara umum dan ringkas sahaja. Al-qawlu fi mawazin syaitan wa kaifiyati wazni ahli ta'limi biha. Faqultu isma'il ana ya miskinu syarha mizani rufaqaika fa innaka ba'du fi ghulawaika. Imam Ghazali suruh sahabat dia dengar mizan syaitan, iaitu dekat sini disebut mizan rufaqaika. Maksudnya mizan para batiniah. Wa'alam anna kulla mizanin zakartuhu min mawazinil Qur'an falisyaitani fi janbihi mizanun mulsaqun bihi yumathiluhu bil mizanil haq liyuzana bihi fayughlata lakinna syaitana innama yadkhulu min mawaqi'ith thulam faman sadda thulama wa ahkamaha amina syaitan. Okey, dalam mizan syaitan itu ada sisi-sisi yang dalam mizan Quran itu ada sisi-sisi yang boleh dimasuki syaitan. Maksudnya boleh tersalah menjadi mizan syaitan. Jadi Imam Ghazali suruh kita tahu kat sini Imam Ghazali lakinna syaitan nama yadkhulu min mawaqi'ith thulam. Syaitan masuk ke dalam mizan tersebut dari mawaqi'ith thulam, maksudnya bahagian-bahagian retakan. Contoh kalau kita bayangkan ada rumah yang retak, maka sama ada retak itu berlaku disebabkan air hujan ataupun angin,
ataupun gegaran, maka bila perkara tersebut, contoh mudah air hujan lah. Bila air hujan tersebut ataupun bila sering adanya hujan ataupun ribut, maka lama-kelamaan daripada retakan dia akan jadi satu lubang yang kecil. Dan kemudian lama-kelamaan akan jadi lubang yang besar. Jadi itulah yang Imam Ghazali nak bandingkan, buat perbandingan. Maksudnya kita kena tahu kat mana bahagian yang rosak supaya kita boleh tampal dia. Faman sadda sulama wa ahkamaha aminasyaitan. Sesiapa yang menutup retakan tersebut ataupun lubang tersebut, kemudian tutup dengan baik, wa ahkamaha aminasyaitan, akan terselamat daripada mizan syaitan. Wa mawaqi'u sulamihi 'asharah. Qad jama'tuha wa syarahtuha fi kitab Mihakkin Nazar wa kitab Mi'yaril Ilm. Bahagian yang boleh menyebabkan berlakunya falasi ada 10. Dan perkara ini dinyatakan oleh Imam Ghazali dalam Mihakkun Nazar dan Mi'yarul Ilm. Ila ghairi dhalika min daqa'iqa fi syurutil mizani lam adhkurha al-ana liqusuri fahmika an idrakiha. Fa in aradta ma'aqida jumaliha alfaitaha fi kitab Mihakkin Nazar. Wa in aradta syarha tafasiliha wajadtaha fi kitab al-Mi'yar. Imam Ghazali takkan menyatakan kesemuanya, kesemua daripada 10 ini di sini. Tapi kalau nak tahu secara lebih, secara ringkas, boleh rujuk kitab Mihakkun Nazar. Manakala kalau nak tahu secara terperinci, boleh rujuk Mi'yarul Ilm. Lakin uqaddimul ana unmudajan wahidah. Imam Ghazali nak bawa satu contoh sahaja. وذلك هو الذي ألقاه الشيطان في خاطر الخليل عليه السلام إذ قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان الآية وإنما ذلك في مبادرته إلى الشمس وقوله هذا ربي هذا أكبر ولأجل أنه أكبر أراد أن يخدعه. Contohnya ialah pada ayat Hadza Rabbi Hadza Akbar. Iaitu dalam peristiwa Nabi Ibrahim mencari ataupun mengisbatkan Tuhan, iaitu dengan melihat alam sekitar, lalu mendapati matahari itu yang paling besar. Maka disangka matahari yang paling besar itu adalah Tuhan sebab dia paling besar. Wa kaifiyatul wazni bihi annal ilaha huwal akbar. Okey, daripada ayat tu poin dia ialah kata Tuhan itu mestilah yang paling besar. Dan matahari pula yang paling besar dalam cakrawala. Maka matahari itu adalah Tuhan. Itu dia punya gambaran umum, gambaran ringkas dia ataupun sempurna. Dia punya kias yang sempurna. Fahadha aslun ma'lumun bil ittifaq wa syamsu huwal akbaru minal kawakibi. Fahadha aslun akharu ma'lumun bil his. Fayanzamu minhu anna syamsa ilahun wahyan natijatu. Natijahnya ialah matahari adalah Tuhan. Fahadha mizanun alsaqahu syaitan bil mizanil asghari min mawazin ta'aduli. Mizan ini dimasuki ataupun ada unsur syaitan. Dan mizan ini adalah mizan asghar, iaitu syakal thalith daripada syakal arba'ah. Daripada mizan ta'adul. Lianna al-akbara wasfun wujidali al-ilah. Yang tak, okay, kalau kita ingat balik, syakal thalith tujuannya ialah untuk menghasilkan juz'iyah. Untuk menghasilkan qadiyah juz'iyah. Iaitu mesti ada ba'du dalam natijah. Okay. Itu satu. Kemudian dari satu segi, mizan asghar ialah dia nak menunjukkan bahawa suatu perkara ada dua sifat. Okey. Lianna al-akbara wasfun wujida lil ilah wa wujida lil syams. Okey, sekarang ni sifat akbar itu ada pada Tuhan dan juga ada pada matahari.
Fatawahama anna ahadahuma yusafu bil akhar. Maka disangka bahawa bila dekat sifat, pada matahari itu adanya sifat akbar, sifat besar, dan pada Tuhan ada sifat besar, maka disangka matahari itu adalah Tuhan. Itu maksudnya. Wa huwa aksul mizanil asghar idh haddu dhalikal mizan an yujada syai'ani li syai'in wahid la an yujada syai'un wahidun li syai'ain. Ya, okay. Idh haddu dhalikal mizan an yujada syai'ani li syai'in wahid. Poin mizan tu ialah mizan asghar, tujuannya adalah untuk menunjukkan ada dua sifat pada satu perkara. Bukan nak menunjukkan adanya satu sifat pada dua perkara. Balik. Fa innahu in wujida syai'ani li syai'in wahid usifa ba'du ahadihima bil akhar kama sabaqa dhikruh. Amma idza wujida syai'un wahidun li syai'aini fala yusafu ahadu syai'aini bil akhar fanzur kaifa yulabbisu syaitanu bil aksi. Okey. Poin ini nak kata, jika ada satu sifat bagi dua perkara, maka tidak semestinya dua perkara tersebut sama. Tidak semestinya dua perkara tersebut sama. Maka kat situlah berlakunya mizan syaitan ataupun talbis syaitan itu, penipuan syaitan. وعيار هذا الميزان الباطل من الصنجة الظاهرة البطلان اللون فإنه يوجد للسواد والبياض جميعا ثم لا يلزم أن يوصف البياض بالسواد والسواد بالبياض. Jika بل لو قال قائل البياض لون والسواد لون فيلزم منه أن السواد بياض. Kalau dikatakan bahawa putih itu warna, hitam itu warna, maka hitam adalah putih ataupun putih adalah hitam. Maka itu dah salah kan? Sebab kita kena tengok juga konten. Dari segi susunan ayat, dari segi struktur tu nampak betul, tapi bila kita ambil kira dari sudut konten, maka natijahnya salah. Kana khata'an batilan. Fakadzalika qawluhu al-ilahu akbar wa syamsu akbar fa syamsu ilah. Maka sama juga halnya dengan matahari dan Tuhan tadi itu. Fahadha khata'un idh yajuzu an yusafa al-mutadaddani biwasfin wahid. Kesalahan ni dapat dikenapasi sebab apabila kita tahu boleh jadi ataupun adanya kebarangkalian dua perkara yang berlainan ataupun bercanggahan untuk adanya sifat yang sama. Bila adanya sifat yang sama, dia bermaksud sifat itu secara umumnya sama, tapi secara terperinci ataupun secara essence sifat tu berbeza. Maksudnya, bila A ada sifat yang sama dengan B, tak bermaksud kedua-dua sifat tu sebiji dari segi diri sifat itu sendiri. Tapi sebiji itu dari segi apa yang terhasil, apa yang tampak daripada sifat tadi tu. Apa yang tampak daripada sifat, maksudnya apa yang tampak daripada sifat dan ada pada dua perkara tersebut. Malah sesuatu sifat boleh jadi subjektif. Maksudnya boleh jadi nampak sama pada dua perkara tapi dia hakikatnya berbeza. Fattisafu syai'aini biwasfin wahidin la yujibu baina syai'aini ittisala. Dua perkara yang ada satu sifat tidak bermaksud dua perkara tersebut ada kesinambungan. Ataupun kat sini ada kesinambungan lah.
Lakin ittisafu syai'in wahidin bi syai'aini yujibu bainal wasfaini ittisala. Tetapi kalau kita katakan adanya dua sifat pada satu perkara, itu bermaksud dua sifat tersebut ada kesinambungan, iaitu dia menempel ataupun dia wujud pada perkara yang sama. وَمَنْ كَانَ فَهْمُهُ لَمْ يُدْرِكِ التَّفْرِقَةَ بَيْنَ اتصاف شَيْءٍ بِشَيْئَيْنِ وَبَيْنَ اتصاف شَيْئَيْنِ بِشَيْءٍ. Sesiapa yang lemah pemahamannya ataupun tumpul pemahamannya, maka dia tak boleh nak bezakan antara dua perkara ini, dua perbezaan ini. فَقَالَ قَدِ اتَّضَحَ لِي بُطْلَانُ هَذَا وَلَكِنْ مَتَى وَزَنَ أَهْلُ التَّعْلِيمِ كَلَامَهُمْ بِهِ. Okay. Sahabat Batini kata, benda ni dah jelas bagi aku, dah jelas salah. Tapi masalahnya bila sahabat-sahabat ta'lim itu menggunakan mizan syaitan ni. Qultu wazanu bihi kalaman kathiran. Asyuhu ala awqati an udayyi'aha bihikayatihi. Lakin urika an unmudajan wahida. Imam Ghazali jawab, aku tahu mereka banyak gunakan ataupun mereka banyak melakukan kesalahan ini. Tapi aku tak nak buang masa dengan sebut semua-semua tu dan cukup dengan satu contoh saja. فَلَقَدْ سَمِعْتَ كَثِيرًا قَوْلَهُمْ إِنَّ الْحَقَّ مَعَ الْوَحْدَةِ وَالْبَاطِلَ مَعَ الْكَثْرَةِ وَمَذْهَبُ الرَّأْيِ يُفْضِي إِلَى الْكَثْرَةِ وَمَذْهَبُ التَّعْلِيمِ يُفْضِي إِلَى الْوَحْدَةِ فَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ فِي مَذْهَبِ التَّعْلِيمِ. Okay, ini tentang konsep konsep kebenaran dan juga kebatilan di sisi ahli ta'lim, di sisi batiniyah, iaitu mazhabur ra'yi. Mazhabur ra'yi ni maksudnya mazhab yang menggunakan akal. Mazhab yang menggunakan akal akan membawa kepada natijah yang banyak. Akan menghasilkan pemahaman yang banyak. Iaitu itu yang dimaksudkan dengan yufdi ilal kathrah. Manakala mazhab ta'lim ataupun batiniyah hanya akan menghasilkan kefahaman yang satu. Jadi kalau ada kefahaman yang satu dengan kefahaman yang banyak, mestilah kefahaman yang satu tu benar kan? Sebab dia ada satu lah. Maksudnya, okay, kemudian macam mana dia boleh kata yufdi ilal wahdah? Maksudnya sebab semua merujuk kepada imam yang sama. Bila merujuk kepada imam yang sama, maksudnya tak ada isu lah. Tak ada persanggahan, semua ikut cakap lah imam tu. Sama kes macam sahabat pada zaman Nabi Muhammad kan. Maksudnya Nabi tu ada, ikut je apa yang Nabi katakan. Walaupun kita tahu dari segi ada beberapa kes yang berbeza antara para sahabat. Tapi kebanyakan maksudnya pada zaman Nabi hidup, memang sahabat ikut ikut Nabi Muhammad SAW sahaja. Maka kerana itulah mereka, iaitu ahli ta'lim dan juga Syiah antaranya, menyatakan bahawa adanya imam selepas Nabi Muhammad SAW, iaitu tak nak untuk memastikan kebenaran terjaga dan adanya wahdah dari segi pemikiran, maka kena ada imam. Itu dia punya pembinaan pemahaman mereka. Qala na'am, qad sami'tu hadha kathiran wa'taqadtuhu wa'arifuhu burhanan qati'an la ashukku fihi. Sahabat ta'limi menjawab bahawa dia dah dengar dan dia sendiri percaya dengan konsep ini. Maksudnya kathrah yufdi ilal batil dan wahdah yufdi ilal haq. Dan dia kepercayaan dia tu berdiri di atas burhan yang pasti, di atas suatu bukti yang pasti. Qultu fahadha mizanu syaitan unzur kaifan takasa rufaqa'uka ista'malu qiyas syaitani wa mizanahu fi ibtali mizanil khalili salawatullahi alaihi wa sairil mawazin. Imam Ghazali tegaskan bahawa inilah mizan syaitan. Dia suruh sahabat ta'limi itu untuk lihat pada kawan-kawan dia bahawa mereka dah menggunakan mizan syaitan ini dan secara tidak langsung
membatalkan mizan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala wa ma wajhu takhrijihi alayh. Faqultu asy-syaitanu innama yulabbisu fil mawazini bitakthiril kalami fihi wa tashwishihi hatta la yu'lama minhu mawdi'ut talbis. Apa sahabat Batini tanya, apa cara ataupun apa solusi untuk solusi ke? Maksudnya apa cara, okey, apa bukti nak menunjukkan pegangan dia ni sebagai satu mizan syaitan? Imam Ghazali jawab bahawa syaitan itu suka membuatkan orang pening ataupun suka membuatkan orang tertipu. Wa hadha kalamun kathir hasiluhu anna al-haqqa yusafu bil wahdah. Antaranya ialah hak ataupun kebenaran ditunjukkan dengan wahdah, dengan konsep wahdah. Kebenaran maksudnya kebenaran ada pada konsep wahdah. Fahadha aslun wa anna madhhab at-ta'limi yusafu bil wahdah. Itu satu, tadi itu satu premis. Premis kedua ialah mazhab ta'lim ini bersifat wahdah ataupun diberikan dengan sifat wahdah. Fahadha aslun akhar fayaqulu fa'alzamu minhu anna madhhab ahli at-ta'limi yusafu bil haqq. Maka natijahnya ialah mazhab ahli ta'lim ini diberikan dengan sifat kebenaran. Lianna al-wahdata wasfun wahid wattasafa bihi syai'an. Fayajibu ittisafu ahadi syai'aini bil akhar. Ya qawli al-qaili al-lawnu wasfun wahid ittasafa bihi al-bayad was-sawad jami'a. Fayajibu ittisafu al-bayad bis-sawad. Imam Ghazali kemudian bawa contoh bahawa okey, wahdah itu adalah satu sifat. Tetapi sifat ini ada pada dua perkara. Wahdah satu sifat, tapi sifat ini ada pada dua perkara. Iaitu perkara yang dimaksudkan di sini ialah satu kebenaran, satu lagi ahlu ta'lim. Maksudnya mazhab ta'lim. Mazhab ta'lim tu ada sifat wahdah, kebenaran ada sifat wahdah, maka kebenaran adalah maka mazhab ta'lim itu adalah benar. Itu point dia. So Imam Ghazali bandingkan dengan kenyataan yang lain pula, dengan kias yang lebih kurang sama juga. Warna adalah sifat yang yang dirangkumi oleh sifat putih dan hitam. Maka secara tidak langsung sifat putih adalah sifat hitam. Itu maksudnya. Maksudnya putih itu bersifat hitam. Wa kaqawli syaitan al-akbar wasfun wahidun yattasifu bil ilahu wa syamsu. Falzamu minhu an tattasifa syamsu bil ilah. Sama juga dengan contoh bahawa akbar ataupun besar, sifat besar ialah satu sifat yang dikongsi oleh Tuhan dan matahari. Maka matahari itu adalah Tuhan. Itu dia punya contoh. Contoh mizan syaitan ini. Fala farqa baina hadhihi al-mawazin ath-thalathati a'ni wujud al-lawni lis-sawadi wal-bayad wa wujud al-akbari lil-ilahi wash-shamsi wa wujud al-wahdati lit-ta'limi wal-haqqi. Fata'ammal litafhama dhalik. Jadi fikirkanlah tentang perbezaan ataupun tentang ketiga-tiga contoh yang diberikan ini. Maka kita akan lihat bahawa satu sifat yang ada pada dua perkara tidak memastikan dua perkara tersebut saling berkaitan. Maka sebaliknya, dua sifat yang ada pada satu perkara memastikan dua sifat tersebut berkaitan, iaitu dari segi perkara yang mempunyai dua sifat tersebut. Faqala qad fahimtu hadha qat'an walakinni la aqni'u bimithalin wahid. Fadhkur li mithalan akhara min mawazini rufaqa'i liyazdada qalbi sukunan ila khida'ihim bimawazini syaitan. Sahabat Batini itu tidak puas hati dan dia nak Imam Ghazali bawakan lagi banyak contoh.
قلت أما سمعت قولهم إن الحق إما أن يعرف بالرأي المحضي أو بالتعليم المحضي وإذا بطل أحدهما ثبت الآخر وباطل أن يكون مدركا بالرأي العقلي المحضي لتعارض العقول والمذاهب فثبت أنه بالتعليم. Okey. Tadi itu contoh yang diberikan adalah berkenaan mizan asghar. Sekarang ni berkenaan mizan ta'anud. Sebab kawan dia minta dia bagi contoh, jadi dia bawakan lagi contoh yang lain. Dan dalam bentuk mizan ta'anud ataupun syartiyah munfasilah. Okey, bunyinya ialah innal haqqa imma an yu'rafa bir ra'yil mahdi aw bit ta'limil mahdi. Di situ ada au, maksudnya dua perkara itu berbeza. Kebenaran hanya akan diketahui dengan ra'yul mahdi, iaitu akal yang mutlak ataupun dengan ta'lim yang mutlak. Wa idza batala ahaduhuma, jika salah satu salah, maka salah satu benar. Itu maksudnya. Maka seperti mana yang sudah diketahui bahawa akal saling bercanggahan. Ta'arudil uqul wal mazahib, akal saling bercanggahan, maka benarlah mazhab ta'lim. Sebab maksudnya bila akal saling bercanggahan, maka mazhab ra'yu atau mazhab ra'yi salah, maka yang benar ialah mazhab ta'lim. Faqala wallah qad sami'tu dhalika kathira wa huwa miftahu da'watihim wa unwanu hujjatihim. Dan sahabat batin itu kata, betul, inilah yang dia selalu dengar. Dan inilah yang mereka doktrinkan. Dan inilah permulaan doktrin mereka. Dan dari satu poin ialah, kalau kita lihat, memang ramai golongan batini yang ada pada zaman sekarang pun guna cara ini untuk menyebarkan doktrin mereka. Iaitu semestinya orang lain salah dan kita je yang betul. Tetapi untuk mengatakan kita je yang betul ini tidak pula dibawakan bukti yang kukuh. Jadi itu satu permasalahan. Itu satu teknik dakwah mereka. Dan mereka juga tidak suka untuk bukan tidak suka, memang mereka selalu, memang mereka akan mengelak daripada membuktikan kebenaran yang mereka bawa. Sebaliknya mereka hanya mendoktrin, hanya sentiasa membawa dakwah yang belum tentu benar, belum tentu salah, tapi memang semestinya salah lah. Maksudnya lebih kepada doktrin, ulang apa yang ingin disampaikan, apa yang ajaran yang mereka ingin bawa. Satu ulang, satu lagi menyalahkan pihak lain tanpa membawa bukti. Qultu fahadha wazdun bimizan syaitan alladhi alsaqahu bimizan at-ta'anud. فإن إبطال أحد القسمين ينتج ثبوت الآخر ولكن بشرط أن تكون القسمة منحصرة لا منتشرة والشيطان يلبس المنتشرة بالمنحصرة وهذه منتشرة إذ ليست دائرة بين النفي والإثبات بل يمكن بينهما قسم ثالث وهو أن يدرك بالعقل والتعليم جميعا. Apa yang ada pada contoh tadi tu, ia disangkakan sebagai munhasirah. Tetapi itulah tipu daya syaitan yang menipu bahawa bahawa pilihan yang bersifat munhasirah itu hakikatnya muntasyirah. Maksudnya, bila mizan ta'anud, kita mesti nyatakan bahawa adanya dua pilihan ataupun adanya pilihan yang tetap. Adanya pilihan yang tetap. Maksudnya kita tak boleh berpada dengan, contoh, tak boleh berpada, macam mana nak cakap? Contoh, kalau ada tiga pilihan, kita kena nyatakan ketiga-tiganya. Kita tak boleh menyatakan dua sahaja. Itu maksudnya.
Jadi mizan syaitan yang ada pada mizan ta'anud tadi tu adalah menyatakan bahawa pilihannya sama ada yang benar itu ra'yun mahdun ataupun ta'lim mahdun. Sedangkan boleh untuk kita bayangkan adanya yang ketiga, iaitu gabungan kedua-dua perkara tersebut. Itulah falasi yang ada pada mizan contoh ataupun yang ada pada dakwaan batini tadi. Wa'yaruhu min as-sanjatil ma'lumati butlanuha qaulul qaili al-alwanu la tudraku bil 'ain bal bi nuri syamsi. Faqulna lima? Qala la takhlu imma an tudraka bil 'aini aw bi nuri syamsi wa batilun an tudraka bil 'aini li'annaha la tudriku bil lail. Fathabata annaha tudraku bi nuri syamsi. Contoh lain tentang hal ini ialah kenyataan bahawa warna hanya warna sama ada diketahui dengan mata ataupun dengan cahaya. Iaitu kat sini cahaya apa ni? Cahaya matahari. So ada dua je. Dua pilihan saja. Sedangkan kita boleh fikir bahawa kita mengetahui warna ataupun kita mengecapi sesuatu warna dengan mata dan juga cahaya matahari. Maksudnya gabungan antara dua tu. فيقال له يا مسكين بينهما قسم ثالث وهو أن تدرك بالعين ولكن عند نور الشمس. Sebab warna tu boleh diketahui dengan adanya bukan sekadar mata ataupun bukan sekadar cahaya matahari, tetapi dua-duanya kena ada sekali. Sebab kalau berpada dengan mata saja, waktu malam kita tetap tak boleh melihat warna. Dan kalau berpada dengan cahaya matahari saja, orang buta pun tetap tak boleh melihat warna. Maka kena ada kedua-dua perkara ini, iaitu adanya mata, iaitu di sini maksudnya penglihatan, dan adanya cahaya matahari ataupun cahaya saja. Faqala qad fahimtu hadha aidan lakin uridu an tazidani syarhan lil ghalatil waqi'i fil unmudajil awal wa huwa hadithul haqqi wal wahdah fa inna at-tafattuna li mawdi'il ghalati minhu latifun jiddan. Sahabat batini minta Imam Ghazali syarahkan lagi sekali tentang contoh yang pertama, iaitu tentang kebenaran dengan wahdah, dengan kesatuan. Sebab pada dia benda ni susah untuk difahami. Qultu wajhul ghalati. So dia minta Imam Ghazali nyatakan secara terperinci ataupun secara spesifik dekat mana bahagian yang salah. Qultu wajhul ghalati ma dzakartu wa huwa iltibasu ittisafi syai'in wahidin bi syai'aini bi ittisafi syai'aini bi syai'in wahid. Imam Ghazali katakan bahawa tempat kesalahannya tempat falasi tersebut ialah pada menyamakan, pertama, menyamakan antara ayat bahawa dua sifat yang ada pada satu perkara, satu, dan dua perkara yang ada satu sifat yang sama. So, falasi itu berlaku pada penyamaan dua konteks tadi tu, dua ayat tadi tu. Sebab kedua-duanya berbeza. Secara makna kedua-duanya memang berbeza. Walakin asla hadzal ghalati ihamul aks. Okey. Ini Imam Ghazali menyatakan apa tadi tu secara nak kata agak umum, macam mana, agak panjang, tapi yang lagi terperinci, yang lagi khusus ialah ihamul aks. Sangkaan berlakunya akas. Sangkaan berlakunya pembalikan antara dua ayat tadi tu. Fa inna man alima anna kulla haqqin wahidun rubbama dhanna anna kulla wahidin haqqun. Setiap seorang yang tahu bahawa setiap kebenaran itu satu, mungkin akan menyangka bahawa setiap yang satu itu kebenaran. Walaysa yalzamu hadzal aks. Sedangkan benda ni, dua ayat ini tidak memastikan adanya pembalikan. Maksudnya bila diterbalikkan tak bermaksud sama, tak membawa makna yang sama.
بل اللازم منه عكس خاص وهو أن بعض الواحد حق فإن قولك كل إنسان حيوان لا يلزم منه عكس عام وهو أن كل حيوان إنسان بل اللازم أن بعض الحيوان إنسان. Dia tidak uh, dia tidak menghasilkan pembalikan yang khusus. Sebab kulliyah mujibah bila dia terbalikkan jadi juz'iyah mujibah. Dia tidak boleh jadi kulliyah mujibah juga. Dia boleh jadi kulliyah mujibah, boleh jadi kulliyah mujibah kalau dia punya maudhu' dan mahmul dia bersifat tasawi. Tapi kalau satu tu bersifat am dan satu lagi bersifat khusus, maksudnya maudhu' bersifat khusus dan mahmul bersifat am, maka dia kena jadi juz'iyah mujibah ataupun mujibah juz'iyah. Contohnya kat sini, kullu insan hayawan, ba'dul hayawani insan. Kena terbalikkan. Sebab kalau tak, dia akan jadi kalau ikut logik yang salah tu, kalau ikut yang konsep yang salah itu ialah kullu insanin hayawan, kullu hayawani insan. Kalau terbalikkan secara literal macam itulah. Setiap insan ialah haiwan dan setiap haiwan ialah insan. Salah lah maksudnya. Sebab kita kena ambil kira umum dan khusus, maudhu' dan mahmul. Umum khususnya maudhu' mahmul itu. ولا يستولي الشيطان بحيلة على الضعفاء أشد وأكثر من إيهام العكس العام حتى ينتهي إلى المحسوسات حتى إن من رأى حبلا أسود مبرقش اللون يرتاع منه لشبهه بالحية وسببه معرفة أن كل حية فطويل مبرقش اللون فيسبق وهمه إلى عكسه العام ويحكم بأن كل طويل مبرقش اللون فهو حية وكان اللازم منه عكسا خاصا وهو أن بعض الطويل المبرقش حية لا أن كله كذلك. Sama juga kes dengan orang yang nampak ada satu perkara yang panjang dan dia berwarna, dia bercorak, warna dia bersifat bercorak. Maka seseorang mungkin boleh menyangka bahawa itu untuk kalau sekali pandang mungkin dia akan sangka itu adalah ular, tapi sebenarnya itu boleh jadi tali, tak semestinya ular. Contoh yang Imam Ghazali nyatakan di sini iaitu tentang habalan aswad mubarqashan launi. Contoh ini juga dinyatakan oleh beliau dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad dan juga Al-Mustasfa. Dan juga nak merujuk kepada konsep yang sama, iaitu ihamul akas. Konsep ihamul akas. Jadi secara tidak langsung kita boleh nyatakan bahawa kitab Iqtisad ditulis, dikarang oleh Imam Ghazali seingat saya sebelum kitab Mi'yarul Ilm ataupun sebelum Mihakun Nazar. Manakala kitab ini, Qistas ini ditulis selepas Mihakun Nazar. Manakala kitab kitab Mustasfa pula dikarang pada akhir tahun-tahun akhir hayat beliau, hayat Imam Ghazali. Maka dari satu segi kita boleh lihat bahawa corak pemikiran beliau tidak berbeza. Maksudnya tidak seperti yang sebahagian pihak, terutamanya orientalis, yang menyatakan bahawa Imam Ghazali setelah beruzlah di Dimashq, beliau sudah berubah daripada seorang usuli ataupun mutakallim kepada sufi. Sedangkan perubahan itu berlaku, maksudnya perubahan itu tidak bermaksud beliau meninggalkan terus
ilmu usul ini, ilmu usul ataupun ilmu kalam. Tidak bermaksud demikian. Sebab apa yang perubahan tu ialah dari segi penghayatan beliau terhadap ilmu tasawuf. Maksud ilmu tasawuf beliau semakin tinggi dari segi penghayatan dan pengamalan dan juga dari segi mungkin penulisan. Itu uh, teori yang ataupun dakwaan yang boleh digunakan untuk menyanggah pihak yang mengatakan bahawa Imam Ghazali pada akhir hayat menolak ilmu kalam dan juga ilmu usul. Dan sebenarnya lebih kepada menolak ilmu kalam. Itu teorinya. Itu bunyi dakwaan tersebut. Sekejap Okey. Wa fil 'aksi wan naqidi daqa'iqu kathiratun la tafhamuha illa min kitabi mihaqqin nazari wa mi'yaril alim. Berkenaan naqid dengan akas, ini pun adalah salah satu antara bab dalam ilmu mantik, iaitu pertama bab akas dan kedua bab naqid ataupun nawaqid, uqus wan nawaqid. Dan Imam Ghazali saran untuk dirujuk kitab Mihaqqun Nazar dan Mi'yarul Alim. Sebab di dalam kitab Qisas ini, sebagaimana yang saya katakan pada permulaan siri ini, itu siri yang pertama, bahawa kitab Qisas bukanlah suatu kitab mantik untuk kita belajar. Maksudnya bukan kitab darsi, tapi dia sekadar kitab yang menjawab persoalan. Itu tujuan dia. Bila dia jadi kitab yang menjawab persoalan, dia bukanlah kitab yang kita boleh gunakan untuk mempelajari ilmu mantik, sebab ada kitab lain yang lebih sempurna perbahasannya. Sebab perbahasan yang Imam Ghazali nyatakan di sini sekadar perbahasan yang cukup untuk menjawab persoalan. Ataupun mudah sekali, ini adalah kitab polemik. Dia punya term dia. Faqala inni ajidu bikulli mithalin tadhkuruhu tama'ninatan ukhra lima'rifati mawazini syaitan fala tabakhal alayya bimithalin akhara min mawazini syaitan. Sahabat yang batini ini jawab, aku rasa tenang bila engkau bawakan contoh lain bagi mizan syaitan ini. Jadi aku harap engkau tidak lokek untuk memberikan lagi contoh lain. Contoh mizan syaitan yang lain. Qultu inna khalalal mizani taratan yakunu min su'it tarkib. Li'alla yakuna ta'alluqul kiffataini bil 'amudi ta'alluqan mustaqima. Okey. Imam Ghazali tambah lagi bahawa kadang-kadang masalah mizan ini, kerosakan pada mizan berlaku pada kerosakan susunan, iaitu susunan premis. Maksudnya macam contoh yang disebut sebelum ni, apabila premis yang dibawakan tidak ada kaitan, maka itu pun jadi problem. Maksudnya tidak akan menghasilkan natijah yang benar. Ataratan yakunu min nafsil kifah wa fasadi qinatiha allati minha tukhidat fa innaha imma an tuttakhadha min hadidin aw nuhasin aw jildi hayawanin falau ittakhadha min ath-thalji aw al-qutni lam yumkinil waznu bihi. Kadang-kala pada premis itu sendiri, iaitu yang ni dia nak merujuk kepada konten premis itu. Maksudnya kalau dibuat contoh, kalau kita nak timbang besi dengan kain kapas, mestilah susah kan, mestilah tak dapat. Itu yang dinyatakan di sini. وَسَيْفُ تَارَةً يُفْسِدُ لِخَلَلِ شَكْلِهِ بِأَنْ يَكُونَ عَلَى هَيْئَةِ الْعَصَى غَيْرَ مُعْتَرِضٍ وَلَا حَادٍ. Malah ada kalanya dia punya apa nak cakap, ini pun contoh yang sama juga, bukan contoh yang sama, mesej yang sama juga. Maksudnya dia punya kandungan premis tidak sesuai. Wa taratan yakunu min fasadi tinatihi wa maddatihi allati minha tukhidha bi an yakuna muttakhadhan min khashabin aw tinin. Lebih kurang juga dari segi struktur dan konten.
yang tidak sesuai. Wa kadzalika mizanu syaitan qad yakunu fasaduhu bi fasadi tarkibihi kama dzakartuhu fi mithali kibari syamsi wa wahdatil haqqi fa inna suratahuma mukhtallatun ma'kusatun kalladhi yaj'alul kiffataini fawqa al-'amudi wa yuridu an yazina bihi. Dan demikianlah mizan syaitan yang ada banyak yang boleh berlaku kesalahan dari segi salah susun. Sebagaimana yang contoh yang beliau nyatakan sebelum ini. Wa taratan yakunu li fasadil maddah ka qauli iblisa ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Fi jawabi qaulihi ta'ala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Contohnya dari segi maddah, maksudnya isi ataupun konten kias itu sendiri. Kita habiskan bab ni sampai surat 114. Sekarang muka surat 111 sikit lagi. Dalam ayat ini, syaitan menyatakan bahawa dia lebih baik daripada Nabi Adam. Sebab dia diciptakan daripada api dan Adam pula diciptakan daripada tanah. So, macam mana dakwaan syaitan ini boleh terhasil? Dia adalah dengan ia adalah disebabkan arahan daripada Allah Ta'ala untuk sujud kepada Adam. Waqad adraja iblisu fi hadha mizanain. Di sini iblis dia saya cerita dulu. Iblis dia salah. Okey, pertama Allah suruh iblis sujud kepada Adam. Tapi iblis tak nak. Jawapan iblis ialah aku lebih baik daripada dia sebab aku diciptakan daripada api dan dia diciptakan daripada tanah. So problemnya ialah iblis nak menyatakan bahawa kemuliaan iblis itu kerana dia dicipta daripada api. Manakala kehinaan secara tidak langsung, kehinaan Adam adalah kerana dia dicipta daripada tanah. Itu poin iblis yang dia nyatakan dalam ayat ini. Okey. Idh 'allala man'a sujudi bikaunihi khairan minhu. Dia tak nak sujud sebab dia lagi baik. Dia lagi baik sebab dia diciptakan daripada api. Thumma athbata al-khairiyyata bi annahu khuliqa min nar fa idza sarraha bi jami'i ajza'i hujjatihi wajada mizanahu mustaqimat tarkib lakin fasidal maddah. Dari segi mizan tu, dari segi tarkib ataupun susunan, mizan nampak betul tapi maddah tu confirm salah. Wa kamalu suratihi an yaqula ana khairun minhu wal khairu la yasjud. Dia punya susunan yang sempurna ialah aku lebih baik daripada Adam dan yang lebih baik ini tidak akan sujud kepada yang kurang baik daripada dia lah. Maksudnya kurang mulia. Aku lebih mulia daripada Adam. Dan aku selaku yang lagi mulia tidak akan sujud kepada yang kurang mulia daripada aku. Li'annahu ghairu ma'lum. Fa'ana idhan la asjud fakila aslai hadzal qiyasi mamnu'. Dua premis ini adalah salah. Li'annahu ghairu ma'lum. Sebab tak diketahui. Ghairu ma'lum kat sini ialah tak diketahui hubungannya. Apa kaitannya dia lagi mulia dengan diciptakan daripada api kan? Tak dikaitan pun sebenarnya. Wal ilmul khafiyyu yuzanu bil ulumil jaliyah. Perkara yang tersembunyi, perkara yang rinci, kita timbang dengan perkara yang jelas. Wa ma dzakarahu ghairu jaliyyin wala musallam. Tapi kemudian apa yang syaitan cakap ini, apa yang iblis cakap ini tidak jelas dan tidak boleh diterima sebab kita katakan إذ نقول له لا نسلم أنك خير وهذا منع الأصل الأول. Kami tidak menerima bahawa engkau ni mulia. Ni satu perkara sebab dia kata dia mulia kan. Pertama dia kata dia mulia, kedua dia kata dia diciptakan daripada api. Okey, sekarang kita dah tak terima bahawa dia tu mulia. La nusallimu annaka khair. Wal akharu anna la nusallimu anna al-khaira la yalzamuhu as-sujud. Lianna al-luzuma wal istihqaqa bil amri la bil khairiyah. Kedua,
Kami tidak terima bahawa yang mulia tidak patut sujud. Sebab arahan ini, sebab patutnya untuk sujud ini, kewajipan untuk sujud ini adalah kerana ia adalah arahan. Dan bukan dia kerana mulia ataupun tidak. Faktor dia arahan. Faktor dia itu adalah arahan Allah. Bukan kerana dia ni mulia, dia ni tak mulia, itu tak ada kaitan. Maksudnya, iblis ataupun syaitan menisbahkan perkara yang tak berkait. Iaitu menisbahkan antara tak sujud dengan mulia, sedangkan penisbahan tersebut salah dan yang sepatutnya ialah sujud tu kerana arahan. لأن اللزوم والاستحقاق بالأمر لا بالخيرية لكن ترك إبليس الدلالة على الأصل الثاني وهو أن اللزوم بالأمر لا بالخيرية واشتغل بإقامة الدليل على أنا خير لأني خلقت من نار وهذه دعوى الخيرية بالنسب. Dakwaan kemuliaan dengan penisbahan. Kesalahan dia dekat situ. Wa kamalu surati dalilihi wa mizanihi an yaqula al-mansubu ila al-khairi khairun wa ana mansubun ila al-khairi fa idzan ana khair. Pihak yang dinisbahkan kepada kemuliaan itu mulia dan aku dinisbahkan kepada kemuliaan, maka aku mulia. Wakil tahataini kifataini aidan fasidatan. Dua premis kat sini pun salah. Sebab lianna la nusallimu anna al-mansuba ila al-khairi khair, bal al-khairiyatu bi sifati dzat la bin nisab. Kami tidak terima bahawa penisbahan bahawa pihak yang dinisbahkan kepada kebaikan ini baik. Sebab dinisbahkan kepada kemuliaan ini mulia. Sebab kemuliaan itu adalah sifat zat itu sendiri. Maksudnya dia bersifat zati. Dia bukan sekadar idhafah. Dia bukan sekadar penisbahan. Maksudnya secara tidak langsung nak kata sebenarnya yang mulia ialah Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan makhluk dia. Manakala makhluk tu boleh jadi mulia kerana diangkat ataupun kerana diiktiraf sebagai mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fayajuzu an, maksudnya secara tidak langsung tak bolehlah nak mengiktiraf kemuliaan diri sendiri macam tu je. Tak ada makna. Dia bukan bersifat zati. Fayajuzu an yakuna al-hadidu khairan min az-zajaj ataupun zujaj. Thumma yuttakhadha min az-zujaji bi husni san'ati ma huwa khairun min al-muttakhadhi min al-hadid. Boleh jadi sebab kalau kita tengok dari segi apa yang Iblis bawa tadi tu, kita gunakan Iblis punya pemahaman, kita boleh kata bahawa besi lebih mulia daripada kaca. Tapi sedangkan untuk buat antithesis, kita boleh katakan bahawa boleh jadi kaca tu kalau kita hasilkan sesuatu yang lebih sesuatu yang cantik, dia boleh jadi lebih cantik daripada besi itu sendiri. Wa kadzalika naqul Ibrahim salawatullahi alaihi khairun min waladi Nuh wa in kana Ibrahim makhluqan min azara wa huwa kafirun wa waladu Nuhin min nabi. Okey. Macam tu juga kita boleh kata Nabi Ibrahim kan Ibrahim bin Azar kan. Ini satu teori lah. Ini satu pandangan dan Imam Ghazali kat sini membawa pandangan tu ataupun menerima pandangan tu. Ibrahim bin Azar dan Azar itu diketahui dia kafir lebih mulia daripada anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh yang ditenggelamkan dalam banjir tu. Sedangkan dia tu anak Nabi. Dia dinisbahkan kepada Nabi yang mulia. So dia sepatutnya mulia. Kalau ikutkan logik iblis, dia sepatutnya mulia lah. Tapi benda tu berbeza. Sedangkan Nabi Ibrahim itu tetap lebih mulia walaupun bapanya Azar yang kafir berbanding anak Nabi Nuh yang kafir tetapi bapanya beriman.
وأما أصله الثاني وهو أني مخلوق من خير لأن النار خير من الطين فهذا أيضا غير مسلم. Premis iblis yang lagi satu pula ialah aku diciptakan, aku ni lebih mulia sebab aku diciptakan daripada api, manakala uh, uh, Adam itu diciptakan daripada tanah dan api lebih mulia daripada tanah. So macam mana, persoalannya kat sini, macam mana iblis boleh dapat, boleh menghasilkan natijah ni kan, boleh menyimpulkan konklusi macam ni. فهذا أيضا غير مسلم بل الطين من التراب والماء وربما يقال إن بامتزاجهما يكون الحيوان والنبات وبهما يحصل النشوء والنماء وأما النار فمفسدة مهلكة للجميع فقوله إن النار خير باطل. Dekat sini, okey, secara kat sini Imam Ghazali menyatakan macam mana dakwaan iblis itu salah. Yang saya lihat ada dua segi. Pertama, kita katakan bahawa mulia dengan tak mulia itu tak ada kaitan pun antara diciptakan daripada apa. Itu first, dia tak ada kaitan. Secondly, kalau kita nak terima juga, maksudnya sebab ni musallam bagi dia, tapi kita boleh membawakan hujah untuk menolak dia punya dakwaan tu. Maksudnya, memandangkan perkara itu musallam bagi dia, maka kita bawakan bahawa tanah terhasil ataupun tin tu lebih tepat adalah tanah liat. Tanah liat terhasil daripada api dan tanah. Turab, tanah kering maksudnya. Tanah liat ataupun tanah yang basah terhasil daripada api dan tanah. Dan dengan gabungan inilah boleh terhasilnya tumbuhan dan haiwan. Maksudnya daripada tumbuhan, haiwan pun boleh dapat faedah daripadanya. Maka adanya unsur nusyuk dan namak. Ada unsurnya perkembangan. Tapi lain pula dengan api. Api itu dia sentiasa membinasakan, mufsidah wa muhlikah li jami'. Sentiasa membinasakan dan menghancurkan semua perkara. Maka secara tidak langsung dakwaan iblis bahawa api lebih mulia daripada tanah itu salah. Fadhil mawazinu sahihatus surah. Fasidatul maddah tushbihu sayfal muttakhadha minal khashab. Bal huwa kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a. Mizan yang iblis gunakan ini secara struktur atau secara gambaran, secara strukturnya benar, tapi dari segi konten dia salah. Sebab ia adalah, kat sini Imam Ghazali ibaratkan seperti pedang yang dihasilkan daripada kayu. Maksudnya bila dia kayu, dia belum tentu kukuh, belum tentu kuat dan juga belum tentu tajam. Ataupun dia adalah seperti, yang ni iktibas daripada Al-Quran, seperti Fata Morgana. Fata Morgana yang disangkakan air oleh orang yang dahaga. Maksudnya dia sebenarnya tak ada apa-apa, kosong. Hatta idza ja'ahu lam yazidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabahu. Wa kadzalika yara ahli ta'limi ahwalahum yaumal qiyamati idza kashafa lahum haqa'iqa mawazinihim. Begitulah ahli ta'lim yang akan disingkapkan dengan kefahaman mereka pada hari kiamat nanti. Iaitu tak ada point langsung, no point. Dan benda ni kita boleh kiaskan dengan dakwaan ahli ta'lim pada zaman sekarang ataupun dakwaan orang yang bersifat, adanya sifat seperti ahli ta'lim ini. Kita tengok cara dia berhujah dan kita boleh tahu dia ni macam mana. Wa hadha aidan madkhalun min madakhil asy-syaitani yanbaghi an yusad. Mizan syaitan ini ialah salah konten tetapi betul dari struktur adalah salah satu perkara yang perlu kita elakkan, perkara yang perlu kita halang.
Balil maddatu sahihatu an tusta'malu fi nazar kullu aslin ma'lumin qat'an imma bil his aw bit tajribah aw bit tawaturil kamili aw bi awwalil aqli aw bil istintaji min hadhil jumlah. Tetapi madah ataupun konten yang kita perlu ambil kira ialah yang dia bersifat dekat sini. Sebenarnya Imam Ghazali nak menyatakan tentang yakiniat, tentang perkara-perkara yang diyakini. Perkara-perkara yang diyakini iaitu dan kat sini dan yang saya kata hari tu pada siri pertama kalau tak silap ada 6. Pertama ialah his ataupun mahsusat, kedua tajribah, eksperimen, ketiga mutawatir, konsep mutawatir, khabar mutawatir, keempat awalil aqli ataupun awaliyat ataupun badihiyat, perkara-perkara badihi. Kelima istintaj min hadhil jumlah, maksudnya gabungan daripada 4 yang sebelum ini. Itulah yang hendak dinyatakan. Tapi sebenarnya ada lagi yakiniat, dan yang tak dinyatakan di sini ialah contoh hadasiyat. Itu contohnya. Okay. Wa amma alladhi yusta'malu fil muhajjati wal mujadalati mimma ya'tarifu al-khasmu bihi wa yusallimuhu wa in lam yakun ma'luman fi nafsihi fa innahu yasiru hujjatan alaih. Okey. Ini lagi satu perkara yang pertama mula-mula contoh yang kat atas ni, maddah sahihah allati tusta'mal fi nazar. Maksudnya perkara yang kita boleh gunakan untuk hasilkan hujah. Itu satu. Cara lain untuk hasilkan hujah ataupun untuk betul lah, untuk hasilkan hujah. Maksudnya untuk menghasilkan hujah dalam tujuan untuk menyangkal hujah pihak lawan. Pihak lawan tu tak semestinya bermaksud adanya perdebatan, tapi boleh jadi pihak lawan ataupun maksudnya hujah yang nak disangkal ni ialah hujah yang lemah. Kita gunakan hujah pihak lawan ataupun hujah yang lemah tadi dengan menerimanya sebagai suatu penerimaan bagi orang yang menerimanya. Tapi kita sendiri dari segi pegangan, kita tak terima pun benda tu. Tapi kita gunakan benda tu untuk kita sangkal orang tu sendiri. Ataupun dalam istilah mantiknya ialah qiyas khulf ataupun dalilul khulf. Wa in lam yakun ma'luman fi nafsihi fa innahu yasiru hujjatan alayh wa kadzalika yajri fi ba'dhi adillatil Qur'an fala yanbaghi an tunkara adillatal Qur'ani idza amkanaka at-tashakkuku fi usuliha li'annaha uridat ala tawaifa kanu mu'tarifina biha. Begitu dan qiyas khuluf ni ada dinyatakan dalam Quran dan dia bermaksud ialah boleh jadi kita, maksudnya poin dia ialah kita boleh dia punya term dia ialah istishkal. Maksudnya kita boleh wujudkan unsur syak. Maksudnya orang tu terima sebab dia rasa benda tu benar. Tapi kita boleh wujudkan rasa tak benar terhadap benda tu. Itu maksudnya. Dan konsep ini ada digunakan sendiri oleh Al-Quran. Sebab Al-Quran dia bukan sahaja hendak menyatakan ataupun Al-Quran bukan sekadar mengisbatkan, tapi Al-Quran juga ada unsur penafian. Maksudnya menafikan pihak yang salah. Jadi dalam Al-Quran ada ayat yang menunjukkan kesalahan pihak tertentu. Tapi kita kena faham antara konsep subut dengan isbat. Iaitu subutnya musallamat khasam tersebut di dalam Al-Quran. Kemudian itu satu, maksudnya benda tu dinyatakan dalam Al-Quran, kita tak boleh nak tolak dia. Tapi kita kena tahu tujuan Al-Quran menyatakan dia, iaitu dari sini ialah mengisbatkan kesalahan perkara tersebut. Sebab benda tu ditujukan kepada golongan yang sesat contohnya. Jadi kita kena faham bahawa perkara ini ayat Quran, tapi ia ditujukan pada golongan yang sesat. Ataupun dia nak menunjukkan kesalahan golongan yang sesat. Jadi itulah maksudnya
ayat Al-Quran bersifat khatabi, burhani, tapi kita kena tahu dan lagi satu musallam. Dia adalah musallam. Maksudnya, dia boleh jadi musallam tapi boleh dia tak semestinya burhani sebab dia boleh untuk tashkik. Tapi poin tashkik tu ialah untuk orang yang sesat, bukan untuk orang yang beriman. Allah alam, demikian saja untuk petang ini dan saya fikir agak lama, hampir 1 jam 40 minit. Jadi itu saja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Seterusnya kita akan sambung pada hari Isnin, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.